isteri yang pandai jaga suami ya? Oh, macam tak berapa je. InsyaAllah. Amin. Apa khabar anak-anak cucu? Alhamdulillah, insyaAllah. Apa khabar dengan iman kita? InsyaAllah, insyaAllah. Suara saya ni macam berdengung ya? Saya cuba mic tadi. Saya pun rasa macam berdengung. Kita cuba beberapa mic. Okay. Subhanallah. Subhanallah. Ini lagi sedap. Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang telah mentadbir sekalian alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya. Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkan kita pada hari ini. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da amatana. Setelah Allah mematikan kita malam tadi. Wa ilaihin nusyur. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Dik, awak kena duduk bawah kerusi ni. Nanti orang belakang ngamuk nanti. Dia orang memberontak. Kan? Ya, kita memahami. Subhanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebagai seorang wanita. Masya Allah. Kerana dengan sifat kewanitaan itulah kita menjadi seorang anak perempuan, kemudian menjadi isteri orang dan menjadi seorang ibu. Dan kita bersyukur Allah ciptakan kita sebagai seorang wanita yang sentiasa ada hati dan perasaan. Perasaan apa? Perasaan nak berubah, perasaan nak jadi lebih baik. Dan banyak dalam perasaan wanita ini ada perasaan takut. Takut nak mati. Takut ke tak takut nak mati? Ke tak sabar nak mati? Malam-malam doa, ya Allah, harap-harap matilah malam ni. Takut, kita semua takut dengan mati dan tajuk kita berkaitan dengan kematian. Kita akan cuba belajar bagaimana mengurangkan ketakutan dan buat persiapan untuk kematian. Biasa orang yang takut sangat ni, dia kurang buat persiapan. Macam pelajar SPM lah. Kalau kurang buat persiapan last minute, dia punya takut tu nak ambil peperiksaan tu, ketar-ketar lah. Tak tidur malam lah berapa hari sebab last minute. Kita tak nak kita last minute mati, mengejut mati, tak buat persiapan untuk mati. Jadi terima kasih pada pihak penganjur, tajuk yang sangat baik, bersediakah kita hadapi kematian. Masya Allah. Terima kasih kepada penganjur Masjid Saidina Osman bin Affan. Masya Allah. Masjid Saidina Osman bin Affan. Ada kisah Saidina Osman dengan kematian. Nanti kita cerita. Terima kasih kepada pihak penganjur yang berusaha di sebalik tabir. MC Ustaz Wan Abdul Halim bin Mat Yusof. Seterusnya kepada Ustazah Zakirah binti Hitam ataupun Yusof, Ketua Biro Muslimat Masjid Saidina Osman bin Affan. Seluruh ahli jawatankuasa semasjid Saidina Osman bin Affan. Seterusnya muslimin-muslimat. Kebanyakannya muslimat lah ni. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Saya nampak ada 2 buah bas. Memang ada yang datang dengan bas ke? Siapa yang datang dengan bas? Ke 2 buah bas tu tak ada kaitan? Oh, tak ada kaitan. Oh, ada sekolah. Okey. Jadi tadi saya terkejut. Saya terkejut tengok bas sekolah tu ya. Saya terkejut tengok jemaah yang begitu ramai daripada jagaan. Sebab hari ni hari bekerja. Semua tak kerja ke ni? Pasuk kat rumah pun tak ada kerja. Subhanallah. Itulah saya nak puji. Sebab ada orang yang sanggup ambil cuti kerja. Ada ambil cuti separuh hari. Dan ada majikan
yang beri pelepasan. Subhanallah. Lepas tu, ibu-ibu yang suri rumah ni bekerja sebenarnya. Dia adalah pengurus hal ehwal domestik. Itu jawatan suri rumah. Dia menguruskan hal ehwal dalaman. Kerja dia tak pernah habis. Jawatan dia semua dia kaut. Kan, Menteri Kewangan dia, Menteri Perpaduan kalau gaduh-gaduh dia, Menteri Makanan dia, Menteri Pelancongan dia, Menteri Kesihatan dia. Semua menteri lah dia ambil. Jadi suri rumah sangat sibuk. Tapi tahniah, muslimat sekalian, anda atur urusan-urusan rumah tangga tu dah siap masak, ada yang siap masak dah kan? Tinggal suami nanti ikut timing dia, dia buka tu doh saji. Subhanallah, hebat sekali. Wanita-wanita solehah, perhiasan dunia terindah, bidadari di jannah. Amin ya rabbal alamin. Saya tak perasan atau macam mana tadi MC kita dah buka majlis belum? Dah buka dengan Al-Fatihah? Saya lah yang tak perasan. Jadi kita buka lagi sekali boleh? Sama-sama muslimat sekalian, kita membacakan Ummul Quran, Sab'ul Masani, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuatkan ya suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagimu ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Allahumma inna duha'uka. Ya Allah, waktu duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka. Dan segala keagungan itu adalah keagunganmu. Wal quwwata quwwatuka. Segala kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka. Segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal ismata ismatuka. Dan segala kesucian itu adalah kesucian Allah. Allahumma in kana rizqina fi sama' fa'anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Sekiranya rizki itu di perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasiru. Sekiranya rizki itu sempit ataupun sukar maka permudahkanlah untuk kami. Wa in kana haraman fatahhiru. Sekiranya rizki itu haram atau kotor maka sucikanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon daripadamu rizki menjadi hamba-Mu yang saleh, rizki menjadi wanita yang salehah, ibu yang misali, isteri penyejuk hati. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang kami boleh beramal dengannya, ilmu yang menjadi cahaya untuk kami menuju ke jalan kebenaran, menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu rizki kesihatan ya Allah. Ringan tubuh badan melakukan ibadah dan ketaatan. Kami mohon rizki zuriat keturunan anak cucu yang soleh dan solehah, yang memberikan kami pahala yang tidak putus walaupun setelah kami mati ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami rizki suami yang soleh. Suami kami membimbing kami ke syurga-Mu dan melindungi kami dan ahli keluarga seluruhnya daripada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami rizki kawan-kawan sahabat-sahabat yang baik. Kami mohon kepadamu ya Allah, rizkikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaat baginda ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizkikan kami husnul khatimah.
Ya Allah, rizkikan kami mati dalam keadaan mengucap kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rizkikan kami ya Allah saat kami berpisah nyawa dengan tubuh badan. Saat kami nak menghadapmu. Saat kami meninggalkan dunia dan isinya. Saat kami meninggalkan semua orang yang kami sayang. Kami dapat mengucap kalimah tauhid itu ya Allah. Sebagaimana hadis Nabi-Mu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya, akhir nafasnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia dijamin masuk syurga ya Allah. Rizkikanlah kami ya Allah di kalangan mereka yang dapat nikmat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Rizkikan kami harta benda, kekayaan yang luas, yang lapang, yang melimpah ruah seperti air zam-zam yang tidak pernah putus dan bertebaran di muka bumi, ya Allah. Rizkikan kami, ya Allah, kekayaan yang membawakan kami kepada kedermawanan. Kekayaan yang membawakan kami kepada menyumbang kepada agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rizki yang lapang dan luas, ya Allah, buat suami kami, buat anak-anak, zuriat keturunan kami, ya Allah. Namun jika kekayaan itu menjauhkan kami daripada-Mu, maka halanglah, ya Allah. Jika ia mendekatkan kami kepadamu, maka permudahkanlah ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami ini ya Allah. Qad ijtama'at ala mahabbatik. Kami berkumpul di sini di rumahmu di pagi yang barakah ini demi membuktikan bahawa kami mencintaimu ya Allah. Waltaqat ala ta'atik, kami bertemu kerana mentaatimu. Wa tawahadat ala da'watik, kami bersatu memikul beban dakwahmu. Wa ta'ahadat ala nuswati syariatik, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu, akan menghidupkan sunnah Nabi, akan menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawasiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Wa adimuddaha, meserakanlah hati-hati kami ya Allah dengan ikatan akidah yang mantap, ikatan ibadah yang benar ya Allah. Fawasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha. Tunjukilah kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah, hati kami ya Allah, jalanmu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik. Dan limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepadamu. Wajamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik. Hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu, menyintaimu dan merinduimu. Hidupkan hati kami dengan mengenal Nabi kami, merindui dan mencintai Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amitha ala sabilik ya Allah. Ya Allah, wa amitha ala syahadati fi sabilik. Matikan kami ya dalam mengucap kalimah syahadah di jalanmu ya Allah. Matikan kami husnul khatimah ya Allah. Ambil nyawa kami dalam keadaan kami sujud solat. Kami sedang berzikir. Kami sedang membaca Al-Quran. Kami sedang bersedekah. Kami di majlis ilmu. Ambillah nyawa kami di sebaik-baik keadaan, sebaik-baik tempat ya Allah. Ambillah nyawa kami saat kami untuk pulang kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Buat ibu bapa kami yang sedang berada di barzah, suami, anak-anak, ahli keluarga dan siapa sahaja sahabat-sahabat kami ya Allah yang sedang berada di alam barzah. Ya Allah, kurniakanlah buat mereka ya Allah, kubur mereka ibarat taman syurga-Mu ya Allah. Jauhlah mereka daripada azab kubur dan himpitan kubur ya Allah. Permudahkanlah hisab di alam barzah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami rindukan ibu bapa kami ya Allah. Kami rindu untuk melihat wajah dan senyuman mereka ya Allah. Kami rindukan sentuhan tangan mereka ya Allah. Kami rindu untuk bersalam dengan mereka dan memeluk tubuh badan mereka dan mencium mereka ya Allah. Kami rindukan ya Allah ahli keluarga yang kami telah pergi, ahli keluarga kami yang telah pergi ya Allah.
Ya Allah, kematian telah memisahkan kami, ya Allah. Dan kami pula akan menyusul dengan melalui pintu kematian, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Satukan kami kembali di sebaik-baik keadaan, ya Allah. Yang mana orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik akan dikumpulkan bersama dengan roh-roh yang baik dengan para anbiya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan setiap amal soleh kami, zikir kami, istighfar kami adalah pahala yang berpanjangan untuk ibu bapa kami, ya Allah. Untuk mereka yang memberikan baktinya kepada hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu, ya Allah, yang bukan hanya takut tetapi tidak melakukan apa-apa. Tapi kami di kalangan yang takut akan kematian, tapi kami di kalangan yang buat persiapan menghadapi kematian. Kami merancang dan kami berusaha untuk beramal soleh agar saat kami pulang kepadamu, ya Allah, kamu redha kepada kami dan kami redha dengan segala ketetapan hidupmu terhadap kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mengharapkan saat kami mati, Engkau memanggil kami dengan panggilan yang paling indah. Sebagaimana firman-Mu, ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan engkau diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati dan masuklah ke dalam syurga. Ya Allah, inilah ya Allah yang kami harapkan, ya Allah. Saat kami mati, ya Allah, kami dipanggil dengan panggilan jiwa yang tenang. Namun ya Allah, pada saat ini hati kami tenang. Jiwa kami tak tenang, ya Allah. Jiwa kami resah gelisah. Jiwa kami sentiasa mencintai dunia berlebihan. Kami terlalu mencintai diri kami sendiri. Kami susah nak terima kalau kami disakiti dan dikecewakan. Kami susah nak terima ujian-ujian yang datang lalu kami terus sabar, ya Allah. Hati kami tak kuat, ya Allah. Kerana itu kami datang ke rumahmu pada pagi ini, ya Allah. Kami mengharapkan, ya Allah, ya Qawi, yang maha kuat, kuatkanlah jiwa kami. Ya Allah, ya Alim, yang maha memiliki ilmu, berikan kami ilmu yang boleh kami beramal. Ya Allah, ya Latif, yang maha lembut, berlembutlah dengan kami, ya Allah. Saat engkau mengambil nyawa kami, ya Allah, berlembutlah dengan kami, ya Allah. Walaupun kami lebih layak dikasari dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Berlembutlah dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rauf, ya Maha Belas Kasihan. Kasihanilah kami, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami selalu lupa dan kami selalu lalai, ya. Kami terlalu mencintai diri kami melebihi daripadamu, ya Allah. Melebihi daripada Rasul, melebihi daripada agama ini. Kami hari-hari mengingatkan dan menghitung perkara-perkara yang berkaitan dengan diri dan keluarga, ya Allah. Kami jarang berfikir dan bersungguh-sungguh untuk agamamu, ya Allah. Untuk menyebarkan agamamu. Bahkan kawan-kawan yang kami dah lama berkawan yang non-Muslim, kami sukar untuk menyampaikan dakwah pada mereka, ya Allah. Kami kurang, ya Allah. Kami sangat kurang, ya Allah, dalam berbakti pada agamamu, ya Allah. Kami tidak layak untuk dapat husnul khatimah. Namun kerana engkaulah, ya Allah, ya mujib, yang maha memakbulkan doa hamba. Engkaulah, ya Allah, ya wahab, yang maha menunaikan permintaan hamba-hamba. Maka kami meminta kepadamu, ya Allah. Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah kami kematian yang baik, kematian yang indah. Dan jauhilah kami daripada kematian su'ul khatimah, kematian yang buruk, ya Allah. Kematian yang engkau murkai, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منكم.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sama-sama semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk berdoa dan meminta dengannya. Lalu kita menangis, kita mengalirkan air mata. Itu di antara tanda-tanda hati kita dilembutkan oleh Allah. Bukan tanda hati kita lembut, tapi hati kita dilembutkan oleh Allah. Saya ucap terima kasih pada ibu-ibu yang sambut daripada awal sampai saya masuk. Ada seorang wanita yang agak berumur, ibu yang agak tua, yang peluk saya dan pegang tadi. Lalu dia cakap, Ustazah, makcik rindu sangat pada Ustazah. Padahal tak pernah bertemu. Padahal kita tidak ada hubungan keluarga. Kalau kita cakap rindu, biasa kawan lama tak jumpa kan, kita kata rindu. Tapi itulah nikmat yang Allah beri. Mereka yang saling bertemu di jalan ilmu. Walaupun kita tak pernah jumpa sebelum ni. Hanya tengok melalui TV ataupun melalui telefon. Tetapi Allah beri kita rasa kasih sayang. Betul atau tidak? Membenihkan ataupun membuahkan rasa rindu. Semoga sayang dan rindu kita ini kerana Allah. Dan kerana Allah jualah kita akan mendapat kelebihan di mahsyar kelak. Yang mana Allah berfirman. Allah berfirman kepada seluruh penghuni di mahsyar. Ketika seluruh manusia berkumpul di mahsyar, lalu Allah berfirman di hadapan seluruh manusia. Allah berfirman, di manakah hamba-hambaku yang saling berkasih sayang kerana keagunganku? Lalu mereka yang berkasih sayang kerana Allah. Bukan hanya semata-mata suami isteri yang berkasih sayang kerana Allah, adik-beradik kasih sayang kerana Allah, ibu dan anak kasih sayang kerana Allah. Tapi siapa sahaja yang rasa kasih, sayang dan diikat kerana jalan-jalan Allah seperti jalan-jalan ilmu, maka dia akan dijemput lalu Allah memanggil. Maka datanglah, kemarilah berada di bawah naunganku. Itu kelebihan orang yang berkasih sayang kerana Allah. Dia akan dijemput dan menjadi VIP Allah, tetamu Allah yang dimuliakan di pada mahsyar kelak. Dan inilah insya-Allah golongan yang akan masuk syurga dengan hisap yang ringkas dan pendek dan juga dengan tanpa dihisap. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, tajuk kita ialah bersediakah kita hadapi kematian. Kalau tanya betul-betul, sebenarnya kita tak bersedia. Betul atau tidak? Kita tak bersedia. Nak menghadapi kematian sebagaimana kita bersedia bersiap-siap kalau kita nak pergi ke umrah. Kita sebenarnya tak bersedia sebagaimana kalau nak terima tetamu, lagi tetamu tu memang kita dah lama nantikan. Kita mungkin akan keluarkan pinggan yang terbaik, kita akan masak sehabis baik. Tak sama dengan kita buat persiapan untuk hal-hal dunia. Dengan persiapan berkaitan dengan kematian sendiri. Saya nak mulakan dengan satu kisah. Kisah ini bukan berkaitan dengan husnul khatimah. Tetapi yang sebaliknya.
Dan ia adalah kisah benar. Saya bercerita di rumah Allah dan disaksikan Allah dan para malaikat. Saya cuba bercerita tanpa tokok dan tambah. Kerana cerita ini baru saja saya terima. Bukanlah baru hari ini ataupun ni, tetapi masih fresh ingatan saya tentang kisah ini. Subhanallah. Minta maaf ya. Tadi nangis tesak-esak jadi ada air. Okey. Subhanallah. Muslimat sekalian. Yang bercerita adalah seorang wanita. Seorang wanita menceritakan pengalamannya. Sepanjang dia berkahwin, sepanjang pernikahan dia 20 tahun, dalam tempoh perkahwinan dia didera oleh suaminya. Penderaan daripada semua sudut, mental, fizikal, emosi semua, seksual dan lain-lain. Penderaan contohnya sepak terajang, kepala dekat kaki, penyek, maksudnya kaki, kepala bawah kaki ditekan-tekan sampai berdarah-darah lah. Sampai bukannya pukul-pukul biasa, sampai berdarah-darah. Sampai perlu dapat rawatan dan juga maki hamun yang kesat, yang amat kesat. Saya tak nak sebutlah perkataan tu di rumah Allah yang mulia ini. Apa yang kita boleh bayangkan perkataan kesat, itulah yang disebut. Binatang-binatang yang tak sepatutnya disebutkan dan lain-lain. Berapa lama? 20 tahun. Anak 5 orang. Penderaan berlaku di belakang anak-anak dan juga di depan anak-anak. Sehinggalah tahap anak-anak mengalami trauma dan ibu ini kuat untuk keluar daripada rumah tangga seperti itu. Lalu mereka berpisah. Mereka bercerai. Isteri ini dapat fasakh dan akhirnya dilepaskan tanpa diberikan apa-apa hak. Peringkat awal bulan pertama, kedua diberi lagi nafkah untuk 5 orang anak. Walaupun jumlah yang sangat sedikit dan tak mencukupi. Setelah berapa bulan, sehinggalah lebih kurang 10 tahun sebelum suami ataupun bekas suaminya meninggal, dah tidak ada nafkah langsung dah. Wanita ini asalnya suri rumah. Memang tak bekerja, tidak ada pendapatan. Lalu meneruskan dan menyara anak-anak 5 orang daripada yang kecil sampai ke besar dengan pelbagai usaha. Semua benda dijual, buat semua kerja, daripada masa ke semasa dihalau, daripada rumah ke rumah, tak mampu nak bayar sewa, duduk di mana-mana, menumpang sana sini, tidak ada kenderaan, tak mampu lagi nak sekolahkan anak, macam-macamlah cerita perik. Dalam tempoh tersebut, si bekas suami, si ayah tidak membantu, menafikan hak anak. Lelaki ini bukan tak bekerja, bekerja yang bagus, gaji yang tinggi, tetapi tidak memberi kepada anak-anak dari sudut nafkah. Okey, pelbagai lagi lah kisah duka dan sedih. Dan kisah benar ini berlangsung dalam tempoh 20 tahun. Macam saya sebutkan tadi. Satu hari, wanita ini dapat panggilan telefon daripada polis. Dan polis memberitahu bahawa suaminya, bekas suaminya meninggal. Sebab apa boleh dihubungi isteri? Ada sebab-sebabnya. Bukan isteri, bekas isteri. Jadi, si wanita ini pergi dengan seorang anak. Bila dia sampai, lalu dia diberitahu yang bekas suaminya ini meninggal sudah 1 minggu. Mayatnya sudah 1 minggu. Barulah diketahui bahawa meninggal. Yang mana rumah hamba Allah lelaki ni, rumahnya ni rumah macam rumah kondo macam itulah. Ada jiran atas bawah keliling. Sudah beberapa hari orang sekeliling cari bau yang busuk. Mereka cuba cari tak jumpa bangkai, ingat bangkai kucing ke apa, tapi bau yang sangat busuk. Sehinggalah ada jiran yang nampak pintu rumah ni penuh dengan lalat. Maksudnya seolahnya lalat ni dia nak masuk sangat ke dalam rumah tu tapi tak dapat. Penuh dengan lalat dan apabila ditelefon kepada pihak polis dan sebagainya, pintu dibuka terus seolahnya macam diserang. Mayat tersebut dihurung penuh dengan lalat.
Dan apabila wanita ini pergi melihat situasi keadaan jenazah bekas suami ni, warna kulit semua jadi hitam legam. Bukan hitam coklat ke, bukan hitam ni, hitam legam yang warna hitam betul-betul. Semua kehitaman, tidak ada satu kulit pun yang berwarna kulit. Ulat sudah mula keluar, penuh dengan lalat, mata terbuka luas dan lidah sampai ke dada. Lidah keluar sampai ke dada, perut membusung, semua najis keluar, dan dia gambarkan bau busuk. Bau busuk yang tidak boleh digambarkan. Kalau kita nak cakap satu benda busuk, kita boleh bagi gambaran macam itu, macam ini. Dia kata bau busuk tak boleh dibayangkan dengan hidung, tetapi boleh dirasai sampai tekak berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Kemudian polis, ada forensik yang datang sebab nak siasatkan. Ada unsur-unsur pembunuhan ke apa ke. Forensik, polis yang datang cakap begini. Dia cakap, puan, bau busuk ni dia akan kekal sampai setahun. Bau busuk yang teramat ni setahun baru hilang. Wanita ni tak percaya. Dia kata mungkin polis ni berlebih-lebih. Forensik ni berlebih-lebih je. Tetapi dia kata, Ustazah, memang betul. Setahun baru hilang bau busuk tu. Dia dengan anak-anak usaha buat pelbagai cara untuk bersihkan rumah tu. Guna klorok, guna alat itu, guna bahan itu, panggil orang cuci. Tak hilang bau busuk yang teramat tu. Bau busuk yang teramat, tak tahu nak bayangkan, melekat pada dinding-dinding rumah. Kemudian, sebab meninggal seorang diri kan, tak tahu bagaimana keadaan, tak tahu punca dan lain-lain. Setelah itu, mayat dibawa ke hospital, dimasukkan dalam peti besi. Peti besi lah. Untuk bekukan mayat. Dan ketika itulah dia kata dia menangis dan minta, dan dia tidak ada simpan apa-apa dendam dengan suami. Ini antara pelik. Bukan saya nak, bila wanita ni cerita depan saya, dia kata, Ustazah, walaupun dia didera tempoh 20 tahun sampai hari perceraian, sampai selepas, dia tak pernah benci suami dia. Dan dia tak pernah tinggi suara, tak pernah marah, tak pernah lawan, tak pernah apa-apa. Dan tak pernah sekali pun berdoa minta dengan Allah supaya Allah menurunkan azab ke, supaya Allah mengadili ke, supaya Allah turunkan mudarat ke apa. Tak pernah. Sehingga dia tengok mata suaminya terbuka, bekas suami tu terbuka luas tu. Masa tu pun dia sebut, Ya Allah, saya maafkan dia, Ya Allah. Ya Allah, janganlah seksa dia, Ya Allah. Ya Allah, jangan, Ya Allah. Sampai saat tu. Dan selepas kematian, selepas dibawa ke hospital, tidak ada orang yang nak mandikan jenazah bekas suaminya ni. Sehingga dia mengadu dan merayu-rayu, menangis-nangis. Sebab tak ada yang sanggup nak menguruskan sampai berhari-hari ke berminggu, tak ada siapa yang nak uruskan. Walaupun dah disejuk bekukan, bila keluar bau busuk teramat busuk. Akhirnya dia perlu bayar jumlah yang tinggi, bukan ratus ribu-ribu. Walaupun dia tak ada duit, dia kata, sebab apa? Orang yang nak mandikan tu perlu pakai yang penutup dengan bergas apa semua tu sebab terlalu busuk. Dan bila mandikan tak dapat sempurna. Sebab bila cucuk air ataupun air, kulit tu terus tercabut. Apa yang boleh buat masa memandikan, soalannya guna wipe tisu tu lap gitu je. Begitu juga sukarnya nak cari sampai orang menguruskan ke liang lahat. Orang yang nak angkat, orang yang nak bawa, semua susah. Seolahnya tak ada orang yang nak uruskan sebab bau itu, dia kata bau busuk ni, walaupun dah beku, dia bagi gambaran, kalau duduk dalam rumah macam sini, dia kata luar sana bau dah. Bukan dekat-dekat, tetapi bau yang sangat dahsyat sampai orang bukan sengaja nak tunjuk dia muntah apa, tapi memang bau yang tidak boleh ditahan. Allahu Akbar. Wanita ini cerita pada saya, tak pernah tulis, tak pernah cerita pada siapa-siapa, bahkan anak-anaknya pun tak tahu keadaan ayahnya sebab dia tak nak memori anak-anaknya ada begitu kecuali anak yang teman. Seorang je anak yang tengok.
Bahkan ahli keluarga terdekat pun sampai sekarang tak tahu. Cuma dia bagi tahu, mak dia pun tak tahu yang begitu keadaan arwah ni. Yang mana anak-anak minta nak tengoklah arwah ayah lah sekali, dia tak benarkan. Dia tak nak anak-anak ada memori yang buruk terhadap ayah mereka. Dia bagi tahu, Ustazah, tujuan saya bagi tahu ni Ustazah, sebab ada ramai lagi lelaki yang menzalimi isteri. Ada ramai lagi suami yang berkasar dengan isteri, yang mendera isteri. Dan saya harap sangat part saya cerita ni dikat dan disebarkan. Moga sampailah kepada lelaki-lelaki yang kejam dan zalim. Kerana isteri adalah amanah daripada ilahi. Amanah Allah untuk dijaga, untuk disabar, untuk dididik, untuk dibentuk. Subhanallah. Dia kata biarlah dia yang menghadapi keperitan dan kesakitan tu. Sebab dia dah melihat bagaimana keadaan jenazah bila orang yang menzalimi ahli keluarga terdekat. Dan dia berterusan mendoakan pengampunan Allah buat arwah bekas suaminya. Begitulah dia minta anak-anaknya buat perkara yang sama. Tuan-puan muslimin muslimat. Arwah ni, si mati ni, arwah ni, dia sempat pencing. Dan dia dapat KWSP lebih kurang hampir 300,000. Banyak kan? Sepatutnya dia dah dapat keluarkan dah KWSP-nya. Dia dapat keluarkan dah. Contohnya dapat keluar bulan 7 ataupun bulan 6. Lepas tu dia bagi tahu pada bekas isteri, pada wanita ni, dia kata, saya tak nak keluarkan lagi sebab saya nak peram dulu, nak keluarkan bulan 11. Sebab kalau bulan 11 ni dapat banyak sikit dari segi apa kita panggil, bukan komisen, apa? Dividen tu. Dividen tinggi sikit. Jadi dia nak tunggu lagi 2 bulan, 3 bulan. Dia meninggal sebulan sebelum KDSP dia keluarkan. Maksudnya dia bukan tak boleh keluar, dia dah boleh keluar dah. Tetapi dia tangguhkan. Allah tak izinkan dia untuk menikmati duit tu. Akhirnya semua duit KWSP tu pergi kepada, dari sudut faraid diuruskan semua dapat dekat anak-anak. Apa yang dimaksudkan di sini, 10 tahun anak-anak dia tak beri nafkah. Bila rizki itu rizki anak, tetap Allah akan beri dengan pelbagai cara daripada orang yang patut bertanggungjawab memberikan. Dan Allah halang untuk dia menikmati. Dia kerja terteruk, dia tak sempat walaupun 1 sen. Subhanallah. Dan pesan wanita ini, dia kata, Ustazah, pesanlah kepada para wanita, cuba berusaha ikhlas hati menjadi seorang isteri. Sebab dia kata, walaupun dia didera, walaupun dia dimaki hamun, walaupun dia tak dapat hak sebagai isteri, dia tak pernah tinggi suara, dia kata. Dia bukan puji diri dia. Saya tak pernah tinggi suara, saya tak pernah tunjuk muka, nak bentak, nak tutup pintu kuat, nak letak pinggan ke, nak menjawab. Boleh jadi sebab saya takut. Tetapi Ustazah, saya masa tu saya fikir, saya ikhlas hati saya nak jadi isteri dia. Saya cuba sayang dia. Cuma saya mohon berpisah sebab anak-anak yang semakin trauma, yang semakin teruk. Yang tak nak sekolah, yang sakit, yang tekanan. Sebab dia kata, walaupun memanglah kehidupan kita ujian dan sangat buruk, tetapi bila kita memilih untuk sabar, memilih untuk redha, Allah beri nikmat tak putus-putus. Walaupun bukan pada saat itu, walaupun 10 tahun selepas, walaupun 15 tahun selepas. Dan memang beliau yang datang kepada saya ini adalah seorang wanita yang berjaya. Dengan perniagaannya, dengan kehidupannya yang sangat berjaya pada hari ini. Yang mana dia kata, Ustazah, orang tak tahu apa yang saya lalui, apa yang pernah sejarah hidup saya. Tetapi kesabaran kita itu berbaloi. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, daripada kisah ini, kita bukan terus menghakimi bahawa itu su'ul khatimah. Tetapi ada tanda-tanda kematian yang buruk. Namun mudah-mudahan barakah doa bekas isteri dan anak-anak, insya-Allah mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosa. Masya-Allah. Dah lenguh ya. Dah semut, dah kerengga semua kan. Okey, kita boleh bebas ya nak bergerak. Tak boleh berlari je kan. Tukar-tukar. Boleh nak pelunjur kejap supaya hilang semut tu.
Sebab kalau semut, pasal buat belah sana, dua-dua semut. Sesemut ke apa semua ada. Jadi, boleh je kalau lengah tu, berluncur sikit. Okay, Masya Allah. Okey, muslimin muslimat, mudah-mudahan kisah itu memberikan pengajaran yang berharga. Dan mudah-mudahan kisah ini sampailah kepada mereka yang melakukan hal yang sama. Insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita pergi kepada definisi kematian. Mati atau dalam bahasa Arabnya al-maut. Ikut saya, mati. Saya pasti akan mati. Ya, betul. Kita nak husnul khatimah dan syurga. Ayat tu sebenarnya ada tajuk buku. Saya pasti akan mati. Ada satu tajuk buku yang ditulis oleh Ustaz Mukarram. Ustaz Mukarram ni antara pendakwah yang telah berdakwah lebih 30 tahun. Peti bergerak tu kan. Cuba kejap-kejap. Peti tu, sekejap saya bukan tak bagi bergerak. Saya nak suruh bergerak tetapi saya nak sebut sikit. Okey. Sekarang ada peti, bukan peti mayat ya. Peti yang sedang diagihkan oleh pihak masjid iaitu peti infak, peti sedekah dan ia juga adalah peti wakaf. Muslimat sekalian, rasa tak sejuk, nyaman? Daripada mana tu? Aircon. Kena bayar tak? Bayar. Maksudnya pihak masjid kena bayar lah elektrik tu. Belum cerita kos pasal aircon tu. Belum cerita maintenance lagi. Tadi parking bayar ke percuma? Percuma. Duduk selesa tak? Atas kapet. Bersih tak masjid? Bersih. Semua tu ada kos. Betul atau tidak? Yang jaga masjid, pekerjanya, yang jaga parking, semua kebersihan masjid ini ada kos. Ada tak kita kenakan bayaran? Pengancur ada kenakan yuran ke? Tak ada. Kita datang percuma. Kita tak perlu bayar apa-apa. Maka wajiblah untuk kita mengucapkan rasa syukur bukan hanya dengan alhamdulillah. Tapi buktikan rasa syukur dengan sedekah. Jangan tinggal rumah Allah ni, jangan hanya tolak sampai ujung. Tetapi bergeraklah tabung itu, jangan ada tak ada jangan sampai tak ada jangan sampai seorang pun yang tak letak. Ikutlah RM1 ke RM5 ke RM10 ke. Tetapi saya minta letaklah satu jumlah yang kita sayang. RM1 sayang tak? Ya ke sayang? Kalau hilang RM1 cari tak? Tak cari. Pelik kalau orang cari. Mana RM1? Tolong cari RM1 Wan. Nanti Wan upah RM10 kalau jumpa. Mustahil. RM1 kalau hilang kita tak cari. RM10 mungkin cari juga. Jadi sekurang-kurangnya kita bukan beri satu nilai yang kita sendiri tak sayang. Beri satu nilai yang kita sayang walaupun tak mampu beri yang paling sayang. Yang paling sayang 100 keping kan. Jadi tak mampu bagi yang tu. Kalau bagi seminggu tak lena tidur. Nak bagi 50 pun berat. Jadi bagi 20 ke 10 ke 5. Tapi bagi orang yang miskin, orang yang susah, RM1 sangat berharga. Maka RM1 bagi orang miskin boleh jadi sama dengan 100 bagi orang yang kaya. Jadi, kenapa saya sebutkan pasal sedekah? Ada kaitan dengan kematian ni. Yang mana Nabi sebut apa? Ya, Nabi sebut iza mata bani Adam. Ikut saya. Iza mata ibni Adam inqata'u amaluhu illa min salas sadaqatun jariyah al-ilmu yuntafa'u bih wa waladun salih ayyad'ulah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi. Nabi bersabda,
Apabila mati anak Adam, apabila kita mati, terputus segala pahala amalan kecuali 3. Amalan lain pahala semua putus. Tapi amalan ini duduklah 1000 tahun di alam barzakh. Kita dah tak buat ibadah. Kita dah tak semayang dah dalam kubur. Kita dah tak zikir, kita tak puasa, kita tak buat apa dah dalam kubur tu. Tapi non-stop pahala masuk. Non-stop tanpa putus pahala masuk. Nabi kata 3 amalan. Pertama, sedekatun jariyah. Sedekah yang pahalanya sentiasa mengalir seperti kita bagi sedekah kepada masjid ini. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang kita amalkan dan yang kita beri kepada orang. Walaupun ilmu lipat kain pada anak, itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang kita didik anak pandai masak sampai dia masak harmoni rumah tangga dia, itu ilmu bermanfaat. Kita mahal apa? Buat karipap. Buat karipap. Jadi kita bagi ilmu tu kepada adik ibu tunggal sampailah dia boleh cari rezeki dengan karipap tu. Daripada duit tu lah pula dia tanggung anak-anak belajar, semua berkait pahala tu sampai pada kita. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan. Doa anak yang soleh yang mendoakan. Ada seorang ibu, ada seorang wanita ni umur 50 lebih. Ini ceramah saya masa 7 tahun yang lepas macam itulah. Saya masuk ke kampung. Memang lama sangat. Masa saya kerja di Jabatan Agama lagi. Subhanallah. Ada seorang makcik ni kata, Ustazah, Alhamdulillah. Cakap pasal ibu bapa macam tu lah. Alhamdulillah. Sejak arwah mak meninggal 30 tahun yang lepas, dah lama lah mak dia meninggal. Umur dia pun 60-70. Makcik tak pernah tinggal doa untuk mak setiap kali lepas solat fardu. Tak pernah tinggal. Tuan-puan sekalian, sebenarnya tak senang tau, tak mudah. Kita yang kematian mak ayah ni, seminggu doa lagi. 2 minggu doa lagi. Sebulan, selang-selang dah. Awal-awal memang doa beria-ria. Lama-lama makin kurang. Tetapi bila saya dengar, dia boleh berdoa dah tempoh berpuluh tahun tanpa miss untuk ibu dan ayah dia. Saya tanya, macam mana boleh doa tanpa miss setiap kali lepas solat? Fardu, siap bagi Al-Fatihah dan lain-lain. Makcik ni cerita apa? Ustazah, mak saya ni, mak acik ni, selalu minta doa dengan makcik. Masa dia hidup lagi. Faham ya? Maksudnya wahai muslimat sekalian, kita perlu didik anak kita mendoakan kita. Perlu didik. Macam mana? Mungkin masa kita nazak, kita pesan pada anak, nanti doakan mak ya, sebab doa kamu anak-anak sampai dekat mak. Jangan lupa doa mak ya. Nanti mak bagi alam. Dan bagi alam macam mana kan? Nanti mak bagi reminder. Kita dalam kubur dah. Kita boleh pesan ke anak-anak mengharap doa anak. Sebab kita tahu doa anak akan sampai. Doa anak takkan putus. Akan sampai. Sebab apa? Bukan lebih pada anak. Lebihnya pada kita. Sebab itu keberkatan yang Allah beri kepada seorang ibu dan ayah. Pengorbanannya, perjuangannya membesarkan anak dengan susah payah. Akhirnya Allah beri saluran tu. Kepada siapa yang tak berkahwin dan tak ada anak, jangan sedih. Kalau ada anak angkat, ulama kata anak angkat pun doanya akan sampai. Tapi anak betul-betul angkat lah. Bukan semua kawan anak, ni angkat, anak angkat ni anak angkat ni. Anak angkat yang betul-betul yang mana anak itu ditanggung belanjanya. Diberi belanja untuk belajarnya. Itu betul lah anak angkat walaupun kita tak jaga dia kat rumah. Sebab nama pun anak. Anak adalah untuk ditanggung dan untuk dibesarkan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, wanita ni cerita apa? Mak ni asyik minta doa. Doakan mak ya. Doakan mak. Padahal mak tengah sihat lagi. Tapi sentiasa minta dan ingatkan anak supaya doakan mak. Sekali-sekala ibu-ibu kita telefon anak. Assalamualaikum. Ya mak, ada apa? Kak Long. Mak tak ada apa-apa. Mak cuma nak minta doa je. Mak, kenapa ni mak? Tak pernah macam ni mak. Buat tabiat ni. Anak tak cakap lah buat tabiat. Tapi mungkin sebab kita tak biasa. Telefon sebab nak minta doa. Nak, doakan mak. Mak nak doa apa? Doalah mak husnul khotimah. Mak mati dalam keadaan baik. Mak, jangan cakap pasal mati. Macam tu kan anak.
Boleh jadi anak ni dia call lah dia beradik. Kita balik minggu ni ya, mak macam lain lah. Macam dah ada tanda-tanda je. Kan? Padahal baru dengar ceramah, baru dengar kuliah. Maksudnya sebab kita tak biasa minta doa dengan anak. Saya bila dapat ilmu ni, daripada anak-anak yang kecil, kalau kami lepas solat ataupun sebelum tidur, kita akan baca doa sikit kan. Kita akan buat giliran. Lepas solat, jarang kami ibu dan ayah doa. Kita adalah doa kan. Tetapi nak latih anak, doakan untuk semua adik-beradik. Jadi diorang ada giliran nak. Yang ni doa, anak-anak biasa akan tanya, Umi nak doa apa? Macam tu. Kadang bila balik petang-petang rasa macam penat apa kan. Pergi anak yang kecil, Fatimah umur 4 tahun. Fatimah doakan Umi, Fatimah. Umi nak doa apa? Umi nak Fatimah doa apa? Bayangkan anak kecil tak ada dosa kan? Bersih kan? Lepas tu kita bagi tahulah dia, doakan Umi, ya Allah bagi Umi sehat. Lagi apa lagi Umi? Umi nak syurga, ya Allah berilah Umi syurga. Ya Allah berilah Umi ni, berilah Umi ni. Subhanallah. Bila kita dengar doa daripada anak ni, walaupun kita yang ajar dia doa, kita rasa macam syahdu, sayu, dan kita membayangkan selepas kita mati, dia akan ingat, Umi minta doa. Dia akan ingat, mak minta doa. Sebab kita buat ketika kita hidup lagi. Kita call dia, kita ingatkan dia, doakan mak. Minta doa, minta mak dapat husnul khatimah. Selepas kita mati, dia akan ingat, mak minta doa. Mak harap doa. Dan kita bagi tahu bila anak doakan kita, terima kasih, mak suka sangat dengan doa. Terima kasih. Tunjuk kita menghargai. Sebab apa? Nak dapat doa anak yang soleh bukan mudah tuan-puan sekalian. Dia akan menangis kita mati 3 hari. 3 hari pun boleh tentu, 3 jam kot. Dia menangislah hari pertama kita mati. Hari kedua. Lepas tu dia kembali kepada keluarga dia. Mula sibuk dengan kehidupan harian, dengan kerja dia. Kemudian dia kembali hidup seperti biasa. Betul atau tidak? Tinggallah kita di alam barzah keseorangan menanti-nanti doa daripada anak. Maka kita sangat perlu bersungguh-sungguh dan didik anak kita, pesan pada anak kita sekarang. Bukan masa nak nazak je. Masa kita dah nak tinggalkan. Masya Allah. Tadi saya cakap saya nak cerita kisah Saidina Osman kan. Satu hari Saidina Osman dia lintas satu kubur. Dia melintasi satu kubur. Lalu dia pengsan. Saidina Osman pengsan. Lalu para sahabat ni pun angkatlah Saidina Osman sampai ke rumahnya. Selepas itu, tak lama lepas tu Saidina Osman pun sedar. Kan? Saidina Osman pun bangun, sedar. Lalu mereka bertanya, wahai Osman, kenapa dengan kamu ni? Kenapa pengsan tadi bila lalu dekat kubur? Lalu Saidina Osman pun berkata, aku teringat ataupun aku takut akan azab kubur. Lalu para sahabat pun bertanya, wahai Osman, bukankah kamu telah dijamin syurga oleh Rasulullah? Kan ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, antaranya yang Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah. Nabi dah sebut, dah beri jaminan, confirm syurga. Osman di syurga. Lalu Sayyidina Osman pun menjawab, benar Rasulullah menjaminku syurga. Tapi Rasul tidak pernah menjaminku selamat daripada azab kubur. Kita sendiri tuan-puan sekalian, lalu kubur macam tu kan? Kubur. Kubur dibayangkan ada hantu. Jangan lalu malam-malam. Subhanallah, sunnah kita bila melintasi kubur bagi salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu bahasa kita mudah. Salam sejahtera ke atasmu, wahai ahli kubur. Asal nampak kubur je, Assalamualaikum ya ahli kubur. Ataupun kita kata, ya Allah, salawatku ini untuk ahli kubur ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada kisah sebenarnya daripada alim ulama. Tapi saya tak ingat dah cerita exactly macam mana. Tetapi kisah tu daripada mimpi. Daripada mimpi seorang ibu yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Yang mana, saya ingat dah cerita dia. Ibu ni,
Hari pertama dia jumpa, dia hadir dalam majlis kuliah Imam Hasan Al-Basri ni, Masya Allah. Sebelum saya cerita ni, tuan-puan sekalian, ada juga yang berada di alam lain ni. Saya faham mak-mak sibuk, penat. Kalau kat rumah ni, buat apa sekarang? Oi, sedap tidur. Dah lepas solat duha, dah lepas kemah-kemah sarapan pagi, betul tak ngantuk? Dan ramai orang jadikan ini waktu tidur. Sebab waktu ada yang tak tidur baguslah. Yang kerja memanglah tak tidur. Sebab tidur yang qailullah itu sebenarnya tidur sebahagian waktu siang. Tidur sekejap macam pukul 10 ataupun sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Masuk qailullah sedikit daripadanya. Jangan salah sebut qailullah. Qailullah maksudnya sedikit Allah. Istilah yang betul adalah qailullahu, qailullah. Maksudnya tidur sedikit pada waktu siang. Sebenarnya bagus walaupun 10 minit, 15 minit. Walaupun setengah jam. Jangan berlebih. Dia nak tidur sikit tapi masuk dalam bilik, tutup lampu, tutup langsir, pasang aircon, masuk selimut. Mau 2 jam tak tahu zuhur. Itu bukan salah niat. Dia kata saya, bang, saya tak niat pun nak tidur lama bang. Tak terkejut langsung. Tak niat tapi perbuatan menunjukkan dia ada niat. Kalau betul niat nak tidur sikit, dia bukan tidur dalam keadaan begitu. Kadang tidur atas sejadah, kadang tidur atas sofa sekejap. Tidur yang mana niat nak tidur sekejap sahaja. Betul atau tidak? Sebab kalau tidur lama, dia tidak memberi efek sebagaimana tidur sekejap. Tidur sekejap pada waktu siang, menguatkan tubuh badan untuk bangun waktu malam. Dia menguatkan tubuh badan untuk qiyamul lail. Yang ada banyak hikmah lain lagi, tidur sekejap pada waktu siang. Okey. Tuan-puan, sahabat di TikTok ada 4,000 campur ni 6,000 lebih kurang 7,000 yang hadir secara live. Yang hadir di masjid 70,000. InsyaAllah. Termasuk yang tidak dapat dilihat para malaikat. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Okey, kisah wanita ini, dia jumpa Imam Hasan Al-Basri bertanya, wahai Imam, wahai Syekh, wahai Tuan Guru, aku sangat rindukan anak perempuanku. Aku sangat merindukan anak perempuanku. Subhanallah. Apakah amalan supaya aku dapat melihatnya dalam mimpi? Setelah dia meninggal, tak pernah mimpi anak perempuan dia meninggal. Anak yang dah besar. Apakah amalan yang mana sekurang-kurangnya dapat lihat keadaannya? Dapat melihat keadaannya. Lalu si ibu ni pun diberilah amalan, akhirnya dia bermimpi. Bila dia bermimpi, dia tengok, yang ini saya sama-sama sikit ceritanya ni. Ceritanya macam ni lah. Mula-mula dia melihat keadaan anaknya sangat dahsyat. Maksudnya dalam keadaan yang menyedihkan. Lepas tu dia mimpi lagi, mungkin malam kedua, Allah alam, anaknya senyum, wajah berseri-seri dan macam hidup di alam barzah dengan indah. Lalu dalam mimpi tu dia bertanya, ibu ni bertanya, kenapa semalam sekian, kenapa hari ni? Lebih kurang macam tu cerita dia. Lalu si anak ni berkata, tadi aku diziarahi. Padahal bukan orang yang dikenali. Contohlah ada orang ziarah kubur dan orang itu sedekahkan. Lalu orang itu membaca selawat ke atas Nabi. Maka bukan hanya kepada orang yang dituju, kepada semua orang-orang yang sekitar, ahli kubur semua, soalannya azab terhenti. Azab dihentikan. Asbab barakah selawat ke atas Nabi SAW. Wahai muslimat sekalian, apa yang saya fikir macam ni? Siapa yang menyantuni ahli kubur, esok kita dalam kubur akan ada orang menyantuni kita pula. Bukan semestinya ahli keluarga kita. Kalau kita ketika hidup, lalu je kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur. Bukan hanya dengan, Assalamualaikum ya ahli kubur. Tetapi dengan khusyuk, dengan hati. Dengan doa. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam sejahtera ke atas semua ahli kubur. Walaupun kereta kita tak berhenti, mana boleh berhenti lalu kubur. Maksud saya boleh je nak berhenti, tapi kena berhenti tepi jalan lah. Tapi ada setengah kan, jalan kan sibuk tapi nampak kubur kan. Kubur tu dah berlalu dah, jalan kita tak berhenti. Kita boleh teruskan. Ya Allah, Al-Fatihah ini ya Allah, buat seluruh ahli itu tadi. Walaupun perkuburan itu tak ada kaitan dengan keluarga kita. Perkuburan tu
Kita pun tak tahu ni siapa. Kita pun pergi ke kampung orang lain ni, negeri orang lain ni. Tetapi Allah akan beri, insya-Allah. Sebagaimana kita menyantuni ahli kubur, esok kita dalam kubur, ada orang yang kita tak kenal pun menyantuni kita. Mendoakan kita. Tapi yang terbaik kita doa apa? Untuk ahli kubur. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ikut saya ya. Okey, duduk tegak semua. Okey, ada dua tangan, semua ada dua tangan. Okey, letak atas bahu sendiri, bahu masing-masing. Dua tangan, dua tangan. Okey, urutlah diri sendiri. Nasiblah. Kan? Suami lama tak urutlah diri sendiri. Urut betul-betul. Urut leher, pusing-pusing sikit leher. Pusing-pusing sikit. Okey. Malu? Malu kat siapa? Angin keluar, tak apa. Angin kat atas tak apa. Jangan angin bawah. Tak apa. Tak apa. Jangan angin bawah, kesian orang belakang. Urut lagi. Urut sikit kepala. Sebut apa? Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya Allah yang maha memberi kesejahteraan. Sejahterakanlah kepalaku ini ya Allah. Sejahterakanlah dada pula. Sejahterakanlah hatiku ya Allah. Sejahterakanlah hatiku ya Allah. Okey, pegang lengan sadar tu. Ya Allah. Sihatkanlah tubuh badanku ya Allah. Kiri kanan bergerak seperti pegang mic. Ada juga yang ikut sebelah tangan je. Ke pegang mic juga semua. Dua-dua. Peluk. Okay, sekarang peluk diri masing-masing. Ya Allah. Aku sayang. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau menciptakanku sangat comel. Comel sangat. Biasa puji orang kan? Puji diri sendiri, memuji Allah. Allah ciptakan kita. Engkau menciptakanku indah sekali. Sempurna ya Allah. Peluk diri kita, sayang diri kita. Ya Allah, akan ku jaga diriku daripada murka-Mu. Akan ku berusaha masukkan tubuh badanku ini dalam syurga-Mu. Akan ku jaga, pelihara daripada azab kubur, daripada azab api neraka. Terima kasih ya Allah. Aku sayang diriku. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Boleh ya hilangkan ngantuk sikit-sikit tu kan? Masya Allah. Tengok orang kiri kanan, ada tak yang tidur? Okey, tak ada ya. Tepuk orang sebelah, tepuk bahu dia, janganlah tidur. Sebenarnya tak ada pun yang tidur, cuma saya tengok ada yang ngantuk je. Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-puan, muslimin muslimat yang dihormati, lagi dikasihi. Saya nak cerita seterusnya, kisah benar tentang alam barzah. Nak dengar tak? Kita ni ada masa lebih kurang 10 minit tak sampai. Sepatutnya dah habis dah 11.45. Saya sudahkan pukul 12, boleh ya? 10 minit lagi, macam mana ni? Oh, buka 1 pun boleh? Masya Allah. Sampai zuhur. Boleh. Hajar duduk sampai pukul 1. Saya pukul 12, saya berhenti. Okey, tuan-puan sekalian. Kisah ni diceritakan oleh seorang lelaki kepada saya dan suami saya. Masa tu saya habis satu ceramah. Suami saya hadir sama. Lelaki ni kami kenal dia jauh-jauh macam tu lah. Lepas tu dia cerita, dia kata Ustazah, saya nak dengar pula. Saya nak cerita dan saya nak Ustazah dengar, Ustazah sampaikan. Saya macam ni, dia pun ceritalah. Ustazah tahu saya sekian-sekian ya sebab kita kenal dia jauh-jauh. Dia kata dulu saya ada satu perniagaan yang mana keuntungan sampai juta-juta. Saya punya cawangan sampai seluruh Malaysia. Perniagaan maju sekian-sekian. Dia backgroundnya adalah pengajian Islam, pernah jadi ustaz mengajar macam tu. Maksudnya dia adalah orang yang
menjaga solat, menjaga dirilah, orang yang baik lah. Bukan orang yang melakukan maksiat yang besar-besar tak. Orang baik. Lepas tu dia masuk berniaga, berniaga dia menjadi. Pendek cerita sebab ada cerita sekian-sekian cerita sekian, dia koma. Dalam keadaan berjaya semua tu, ada aksiden rasanya dia koma. Kemudian dalam komanya itu, dia kata Ustazah, apa yang berlaku ketika saya koma adalah saya yakin bahawa saya mati. Saya tak rasa saya koma, saya tak tahu yang saya koma. Sebab apa yang berlaku ialah dia nampak real sangat sekeliling dia. Anak, isteri menangis, ahli keluarga datang dan dia melalui pengalaman ketika koma, proses dimandikan. Sebab itu dia yakin yang dia mati. Mandi dia, anak, isteri, orang datang ziarah, orang doakan keliling-keliling dan dia dikafankan dan dia dihantar ke kubur dan dia ditanam. Real betul-betul. Dan dia tak ada rasa macam, oh ini aku koma ni nanti sedar balik tak. Dia tahu yang dia dah mati. Ketakutan dan dia kata Ustazah memang benar. Setelah beberapa langkah sahaja, ahli keluarga mula pergi meninggalkan, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Saya bila dengar tu berdiri bulu roma. Dia kata apa yang disebut, digambarkan dalam hadis Nabi, firman Allah, para ulama, cerita benda tu berlaku. Dan dia rasa perkara itu real sangat. Lepas tu, dia kata Munkar Nakir, tanya soalan yang pertama. Soalan apa? Man Rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Man Rabbuka? Dia kata Ustazah, saya tak dapat jawab soalan tu. Man Rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Saya tak dapat jawab. Saya nak jawab tapi tak dapat jawab. Saya tahu jawapan Allahu Rabbi tapi tak dapat jawab. Selepas itu, saya dipukul, saya dihentam dengan sangat kuat dengan satu alat yang tak wujud pun di dunia ni. Dia tak boleh gambarkan alat tu macam mana. Tapi setiap kali saya dipukul, saya akan jatuh pukulan tu, saya akan macam beratus meter ke perut bumi macam itulah. Dan kesakitan yang teramat sangat. Saya pun diangkat semula, saya pun ditanya balik, mana Rabbuka? Dan itulah yang berlaku ketika saya berada sepanjang koma. Dia koma berapa lama? Soal man Rabbuka itulah yang diulang dan dia tak boleh jawab. Dia kata seksa, sakit, menderita, semua ada. Sehinggalah dia sedar seperti mati hidup semula. Setelah itulah Ustazah, saya jadi macam seperti saya hari ini. Apa yang dia buat? Kan dia hidup kaya raya semua. Dia infak, dia wakaf, dia sedekah anak-anak dia daripada sebelum itu sekolah yang high class apa semua dia pindahkan ke sekolah tahfiz. Saya bukan nak bagi tahu anak kami pun ada sekolah biasa. Tapi boleh jadi bila dia dah mengalami pengalaman begitu, dia kata Ustazah, masa tu apa pun tak boleh tolong kita. Saya tertanya kenapa saya tak boleh jawab soalan malaikat, man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sebab jawapan itu bukan hanya dengan pengetahuan kita ya. Jawapan itu dengan iman kita yang jawab. Keyakinan kita jawab. Dia bukan tak solat, dia orang solat. Dia bukan orang tak ada agama. Dia bukan orang yang bergelumang maksiat, tidak. Cuma dia kata macam ni, boleh jadi kita ni sembah Allah. Tetapi hati kita ni menyembah dunia. Kita ni banyak, kita doa dengan Allah. Tapi kita lebih yakin dengan diri sendiri. Kita menyembah diri kita. Kita lebih rasa kita kuat bila ada duit yang banyak. Bila ada pengaruh yang kuat. Bila kita ada kedudukan yang mantap. Akhirnya, semua yang dunia-dunia ini, dia telah menjadi halangan bahawa Allah lah segala-galanya. Jadi, saya tak boleh nak jawab bahawa Allah lah mana Rabbuka, siapakah Tuhan kamu. Kamu hidup dulu bertuhankan apa? Bertuhankan duit? Bertuhankan suami? Bertuhankan diri sendiri? Bertuhankan hiburan? Bertuhankan harta? Itulah antara persoalan yang sukar untuk kita jawab tuan-puan sekalian. Masya Allah.
Jadi itu kisah benar, cerita dia panjang saya dah lupa dah juga. Cerita 6 tahun, 7 tahun. Macam-macam lah dia cerita apa yang berlaku. Allahu Akbar. Maka jika ada anak, kau tak ada anak cucu, cubalah usaha dan pastikan ada di kalangan zuriat keturunan kita yang menghafaz Al-Quranul Karim. Kalaulah kita dah terlambat anak-anak kita seorang pun tak ada hafaz Quran, kita cuba doa dengan Allah supaya ada zuriat keturunan. Sebab apa? Orang hafaz Al-Quran ni ada kelebihan dia yang tidak ada pada orang-orang lain. Dia boleh membantu dan menarik ahli keluarganya dan boleh menaikkan kedudukan darjat ahli keluarganya di syurga, menaiki darjat yang sangat tinggi. Jadi kita tadahlah tangan doa dengan Allah, ya Allah jadikanlah cucuku, ada seorang cucuku yang hafaz Al-Quran, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Saya faham dah pukul ada 4 minit lagi pukul 12. Sekarang kita nak masuk, baru nak masuk pula. Pasal kematian kita dah cakap, pasal amalan, 3 amalan tu tadi. Baik. Saya nak bacakan tentang, banyak sebenarnya nak sampaikan. Sampai dah, saya bacalah ni. Kitab ni disusun oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Qaf ayat 19. Saya sebenarnya faham sangat ada ramai yang kena bangun. Maksudnya kena beredar sebab dia ambil cucu. Ada ramai nenek-nenek ambil cucu anak. Ambil cucu anak, betul lah. Ambil cucu kat sekolah, betul tak? Dah ada ibu-ibu pun nak kena keluar sebab nak tukar anak daripada sekolah ni ke kafalah. Jadi it's okay, saya faham. Yang bangun-bangun tu jangan malu dan tak payah kecil-kecilkan diri. Dia harap orang tak nampak. Pici, tunduk. Tak apa. Dan kita jangan bersangka-sangka lah. Jangan cakap, tak hormat majlis ke apa, tak. Sebab orang ada urusan masing-masing kan. Jadi sabar sikit lagi, yang tak ada urusan tu jangan buat-buat ada urusan ya. Okey, subhanallah. Ikut saya nak baca firman Allah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. Wajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Tak apa. Baca serentak dengan saya. Zalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Masya Allah. Betul tak kita lari daripada kematian? Betul. Kalaulah doktor bagi tahu kita, makcik ni dah stage 4, stage 5 tak ada harapan dah. Paling lama sebulan je makcik. Tolonglah doktor, tolonglah. Takkan tak ada ikhtiar. Ada makcik. Tapi dia mahal. Makcik kena makan 30 hari berturut-turut. Harga sebiji obat ni 1,000 sebiji. Jadi 30,000 lah semuanya. Ini contoh je. Saya tanya, sanggup tak beli 1 biji 1,000? Faham tak maksud saya ni? Doktor kata, kalau tak makan ni, kehidupan mungkin paling lama 3 bulan. Tapi ada ubat yang sangat mahal ni, boleh hancurkan sel-sel kanser, contoh. Tapi kena makan 30 hari berturut, 1 biji sehari, 1 biji 1,000. Saya percaya kita sanggup. Ke tak sanggup? Sehari 1,000. Bukan saya cerita mampu tak mampu. Sanggup. Kita mungkin akan pergi berhutang, emas kita gadaikan, pinjam sana, pinjam sini. Sebab sekarang ini betul lah saya kata. Sebab saya kata bayangkan kematian sangat dekat tapi doktor bagi harapan. InsyaAllah
makcik akan sehat semula. Masa tu baru kita tahu nilai hidup dan nilai sehat. Okeylah, saya tukar soalan lain. Okey, ibu-ibu, saya nak beli mata sebelah aja. Boleh tak bagi satu mata sebelah aja? Bayarannya 1 juta. 1 juta boleh beli rumah cash. Sebelah aja, sebelah lagi boleh tengok. Sana. Okey, naik 5 juta. Makcik tak sakit, kita akan bius apa, makcik tak tahu dah tak ada mata sebelah. Betul tak? Mata pun kita sayang, apatah lagi nyawa. Orang bagi tawaran juta-juta pun kita takkan bagi sebelah mata. Walaupun kita dah hidup dengan mata ni 60 tahun, kita masih sayang. Apatah lagi nyawa, kita sangat sayangkan nyawa kita sebenarnya. Sebab itu kita takut sakit. Kita takut ada tanda-tanda kematian. Sebab kita memang sayang diri kita. Tetapi Allah sebut, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Betul Allah kata, kita lari daripada mati. Kita takut mati. Kalau ada ikhtiar, kita akan usaha sedaya upaya. Kalau boleh menangguhkan kematian. Contohnya lah makcik. Doktor cakap, makcik tak ada ubat dah makcik. Paling lama sebulan je lagi. Apa berlaku pada kita? Tinggal sebulan tempoh hidup. Apa berlaku? Ibadah tak berhenti. Di yang soleha. Tak marah-marah dah suami. Lagi sebulan nak mati. Jadi mertua yang baik. Tak ada marah-marah dah menantu. Tak ada dah kecil hati dengan menantu. Dah nak mati dah ni. Fikir diri sendiri je. Lepas tu ada simpanan dalam ASB 50,000. Keluarkan tak? Keluarkan terus buat apa? Sedekah, pergi wakaf, pergi infak. Lepas tu ada pinggan mangkuk yang tak guna tu. Agih bagi orang sebab nak dapat pahala kan? Lepas tu update status. Saya maafkan semua orang. Saya tak ada dendam, saya tak ada simpan apa. Saya maafkan semua. Saya mohon maaf dengan semua. Sekian-sekian. Gelang pun simpan pakai lagi tak? Tak, pergi gadai, pergi jual sebab nak wakaf masjid tu, masjid ni, subhanallah. Sebelum tu susah bangun malam, pukul 3 dah bangun dah, tak tidur. Tahajud, baca Quran. Sebelum tu setahun nak khatam sekali pun payah. Oh terus boleh khatam 2 kali, 3 kali. Betul atau tidak ni? Sebab doktor kata sebulan lagi. Dengan bukti X-ray, dengan bukti MRI, dengan buat-buat ni. Makcik, minta maaf makcik. Dalam ni dah rosak dah semua ni. Paling lama sebulan makcik. Lepas sebulan, elok lagi sihat. Pergi jumpa balik doktor. Doktor, alhamdulillah saya sebulan dah ni. Okey makcik, saya akan tengok. Minta file dengan nurse. Ya Allah, salah file. Contoh je ni ya. Salah file rupanya, nama sama, orang lain. Ya Allah doktor, saya tak jadi matilah ni. Kan? Agak-agak pergi minta balik tak emas tu? Mungkin pergi balik. Ustaz, hari tu saya ada wakaf kat sini 20,000. Boleh tak saya nak ambil balik separuh? Hari tu ingat mati tak jadi. Emas yang kita dah bagi tu, ada lagi tak emas tu? Itu yang arwah mak bagi tu. Faham tak apa saya cuba sampaikan? Beza sangat bila kita mula ada rasa keyakinan bahawa mati itu dekat. Sedangkan mati itu sangat dekat. Tapi kita hidup hari-hari, kita rasa mati itu jauh. Kita tak akan mati hari ini, kita rasa. Kita tak akan mati esok. Sebab tu kita dah rancang dah. Nanti hari raya tahun ni, kita warna apa lah? Kita rasa yakin kita akan hidup sampai raya. Padahal yang pasti adalah mati, yang tak pasti adalah kehidupan. Mati itu yang pasti. Itu yang kita nak cakap. Bila kita ada keyakinan bahawa mati itu bila-bila masa dan mati itu dekat, kita sentiasa berusaha lunaskan hutang. Tak tangguhkan taubat. Tak solat lambat. Kalau kita buat salah dengan suami, cepat kita minta maaf. Bukan kita duduk pertahankan. Kali ni saya tak nak dia yang salah. Dia minta maaf dulu. Bila kita ingat mati, kalau nak merajuk dengan suami pun tak lama. Kan mati, sudah dah lah. Terus kanser merajuk. Betul. Sebab itu Nabi kata, orang yang paling bijak adalah orang yang mengingati mati. Sebab orang yang ingat mati, dia tak marah lama-lama. Dia tak simpan dendam lama-lama. Dia cepat maafkan orang. Walaupun orang tu tak minta maaf. Sebab apa? Kematian itu membuatkan dia
Sentiasa buat persiapan nak pulang kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang, hati yang kuat. Last kali kita akan baca sama-sama firman Allah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua kuat-kuat. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saq bisaq ila rabbika yawma izinil masaq. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sedarlah mereka yang mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong dan orang yang hadir di sisinya heboh berkata, siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatnya? Dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan serta kedahsyatan yang bertindih-tindih, maka kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. Allahu Akbar. Allah memberi penjelasan situasi orang yang mengutamakan dunia dan melupakan akhirat, yang mana kematian dia berlaku dalam huru-hara kedahsyatan sampai orang keliling heboh, cuba nak bantu, cuba nak kurangkan, sampai mereka bertanya, siapa yang boleh mengurangkan? Siapa yang boleh mengurangkan kesakitan? Saya pernah baca ada satu tulisan, kematian yang mereka lakukan kepada orang dekat nak mati, sebab mereka tak sanggup nak tengok kedahsyatan kematian tu, mereka akan biarkan orang-orang yang nazak ni, ini bukan orang Islam lah, dalam sebuah bilik yang kosong, yang tak ada katil, tak ada apa. Setelah dengar dah diam, maksudnya mereka kata, dah matilah tu. Bila mereka buka pintu, keadaannya adalah, apa ni? Darah memancut merata-rata. Di dinding ada kesan cakar-cakar. Maksudnya tak tahu bagaimana kedahsyatan dan ketakutan bila saat malaikat maut datang. Dan kesakitan yang menyebabkan, maksudnya si mati yang dalam keadaan yang sangat dahsyat. Merobek-robek muka yang sampai sekian-sekian, sangat dahsyat. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah dengan kematian yang sebegini. Tuan-puan sekalian, mati itu makhluk. Mati itu makhluk Allah. Mati itu sendiri adalah makhluk Allah. Dan saya betul-betul tutup. Tadi penutup kesudahan. Ini betul-betul tutup insya-Allah. Nabi SAW bersabda, di akhirat kelak, Allah perintahkan malaikat membawa maut. Dan ditunjukkan kepada, Allah perintahkan malaikat membawa maut dalam bentuk kibash. Ini hadis yang sahih ya. Yang mana manusia tahu itu maut. Maut itu dibawa dalam bentuk kibash ataupun biri-biri macam itulah. Lalu maut itu ditunjukkan kepada penghuni neraka. Lepas itu penghuni neraka pun ditanya, wahai para penghuni neraka, tahukah kamu apa ini? Penghuni neraka pun menjawab, itu adalah maut. Yang mana penduduk neraka hari-hari minta maut. Hari-hari merayu, ya Allah matikanlah. Ya Allah biarlah aku mati, tolonglah bagi aku mati. Sebab dah terseksa sangatlah dalam neraka ni. Mengharapkan kematian setiap saat. Lalu bila malaikat tunjuk, ketahukah kamu apa ini? Maut yang kami nanti-nantikan. Lalu malaikat pun menyembelih maut. Maka mati sudah mati. Tidak ada mati lagi bagi kamu. Mati pun sudah mati, kamu akan hidup terseksa selamanya di dalam neraka. Lalu maut ditunjukkan kepada ahli syurga. Wahai ahli syurga, ketahuilah kamu ini apa? Itu adalah maut. Lalu maut pun disembelih, mati disembelih. Lalu malaikat kata, tidak ada kematian bagi kamu
kamu akan hidup selamanya di syurga ini dengan penuh kenikmatan. Penghuni syurga bersyukur, penghuni neraka meraung menangis-nangis sebab mereka sangat mengharapkan maut. Jadi maut itu adalah makhluk Allah sebagaimana kita makhluk Allah. Apabila Allah perintahkan maut untuk mendatangi kita, maka tidak akan lambat sesaat dan tidak akan cepat sesaat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat manfaat pada perkongsian pada hari ini. Wahai bakal jenazah sekalian, antara saya dengan ibu-ibu agak-agak siapa mati dulu ni? Allah yang tahu. Kalau dari segi umur, macam makcik mati dulu ya makcik. Itu dari sudut adat, dari sudut umur. Tetapi tak mengira muda atau tua, sakit ataupun sehat. Bersedia atau tidak, kita pasti akan mati. Semua dah tahu doa yang perlu kita amalkan tu kan? Allahumma khtim alaina, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ikut saya ya. Allahumma khtim lana. Sekejap saya baca, muslimah ikut. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Dan janganlah ya Allah matikan kami dengan kematian yang buruk. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Cari doa tu, hafal. Kalau betul-betul takut mati dan betul-betul nak mati husnul khatimah, mustahil kalau kita tak hafal. Kita nak husnul khatimah, tapi bila tanya hafal tak hafal. Kita boleh minta doa bahasa Melayu, tapi takkan sama dengan fadilat ataupun kehebatan bila berdoa dengan doa Nabi. Dah beratur dah semua tu kan. Tengok saya. Okey. Doa yang kedua tu doa Nabi ketika Nabi dah dekat sakaratul maut ya. Itu doa Nabi. Nabi berdoa dengan Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya ya Allah dalam menghadapi sakitnya kematian. Nanti carilah dekat internet apa-apa, tengok balik live saya yang hujung-hujung ni. Doa Nabi, Allahumma a'inni ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ala sakaratil maut. Ada hadisan lain Nabi sebut ala ghamaratil maut. Sama-sama, hampir sama maksud. Iaitu dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut dan sakitnya kematian. Hanya Allah saja yang boleh mengurangkan rasa sakit. Kalau pun kita minta doktor bius, nanti saya dah nazak bius ya dengan high dose sebab saya tak nak sakit sakaratul maut, tidak. Tetap akan sakit walaupun mati dalam koma. Hanya Allah saja yang boleh mengurangkan rasa sakit. Jadi minta tolong dengan Allah, amalkan doa tu sekali lepas solat. Mudah-mudahan nanti Allah benar-benar tolong kita dan kita mati dalam keadaan selembut-lembutnya nyawa dikeluarkan daripada badan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jika tidak di majlis ilmu, kita bertemu di syurga yang abadi. InsyaAllah. Okey, sabar, buat bertenang. Okey, lepas ini saya akan cubalah santuni semampu boleh. Okey, kita tutup dulu dengan sahabat di live. Ada 6,000 tetap daripada awal sampai akhir. Subhanallah, moga dapat ilmu dan kebaikan, masya-Allah. Okey. Boleh tutup? Okey. Muslimat macam ni. Nampak tak AJK semua dah ready? InsyaAllah mana yang dapat santuni, saya santuni. Cuma saya minta, okey, ajar kejap, sorry ya. Saya minta supaya kita tidak bertolak-tolak. Kedua, kita salam tangan saja, mana yang cepat tak salam. Sebab kalau peluk dan kiri kanan, kita kehel. Memang sakit. Sebab puan-puan seorang. Lepas tu yang ketiga, saya nak minta jasa baik sudilah kiranya singgah di bus kita. Singgah
di bus kita di luar sana, kami akan bawa barang daripada galeri Ustazah Asma Harun. Ada macam-macam barang yang mana jualan kita itu untuk mengumpul kos untuk operasi gerak kerja dakwah dan amal dan gerak kerja kemanusiaan di bawah NGO Sahabat Amal Care. Jadi ada buku, ada baju, ada telekong macam-macam, sudilah. Mungkin ada yang nak mendaftar umrah bersama Ustazah Asma pun boleh di luar sana. Terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.